Macam-macam kejadian yang terjadi. Ada yang nampak, ada yang diganggu, ada yang ada bau, ada yang muncul depan mata. Yalah, waktu maghrib kan, mungkin waktu tu orang tengah azan kan, orang tengah azan, so syaitan ni pun akan berlari 100 meter, 200 meter sebab orang nak dapat bingkai emas tu. Asal hantu dia bunga melong, kenapa dia tak bau bunga tak ayam ke, bunga matahari ke? Bunga tak ayam bau macam mana Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back gang. Welcome back kepada semua subscriber-subscriberku. Kepada yang belum subscribe lagi, sekiranya korang rasa konten-konten yang berada dalam channel aku ni menarik, please consider to klik button subscribe dan klik button loceng. Alright gang, seperti biasa, setiap hari Khamis, malam Jumaat, aku akan berkongsi kisah-kisah seram yang ada di muka bumi ini maupun di Pluto, di Marikh, di Zuhal dan sebagainya. So, untuk kisah seram pada kali ini, untuk minggu ini, aku akan ceritakan kisah seram yang berlaku di salah satu tingkat di KLCC. Aku rasa dah ramai yang tahu tentang kisah-kisah yang berlaku di KLCC. Kepada yang belum tahu lagi tu, korang ingat Menara Jagung 2 batang tu tak ada hantu ke? Ada. Siapa kata tak ada? Dekat Menara Paris pun ada hantu. Ini kan pula Menara Jagung tu. Nasib dia warna silver. Kalau dia warna kuning, mesti ada orang jilat menara tu. Oh my god! Wow! Alright gang, sebelum aku merepek dengan lebih lanjut, jom kita tengok kisah-kisah seram yang ada di KLCC. Kisah seram malam Jumaat. Alright gang, sebenarnya dekat KLCC ni ada satu level tu dia terpaksa dikosongkan disebabkan banyak gangguan-gangguan misteri. Nampak betapa ekstrimnya banyak-banyak. cerita seram jangan buat lawak. Okey. Macam-macam kejadian yang terjadi. Ada yang nampak, ada yang diganggu, ada yang ada bau, ada yang muncul depan mata. Selain daripada satu level bangunan yang orang cakap misteri sangat ni, sebenarnya ada satu lagi kisah misteri, iaitu di tasik buatan dekat KLCC yang depan KLCC. Depan ke belakang? Depan ke belakang? Aku pun tak pasti. Depan kot kan? Depan KLCC tu ada tasik kan? Kalau korang pasal yang selalu ada lampu, lampu warna-warni tu kan? Lampu warna-warni tu. Dekat tasik tu, korang perasan tak ada satu pulau kecil dekat tengah tu? Dekat pulau kecil tu orang cakap ada juga kisah misteri, tapi aku punyalah cari dalam Google dan sebagainya. Aku cuma jumpa satu je. Dia cakap kat situ misteri. Lepas tu dia tak cerita pun apa yang misteri kat situ. Tapi kalau aku pernah pergi waktu maghrib, aku pergi petang lah, sampai ke maghrib aku lepak kat situ. Lepas tu aku just ambil gambar secara random. Bila aku pergi kat kawasan tasik tu, memang ada rasa sesuatu yang something wrong lah. Sebab yalah, waktu maghrib kan, mungkin waktu tu orang tengah azan kan, orang tengah azan, so syaitan ni pun akan berlari 100 meter, 200 meter sebab orang nak dapat bingkai emas tu. So dia orang akan berlari, so mungkin dia orang lalu sebelah aku. Dia orang lalu sebelah aku terasa macam meremang bulu tengkuk aku. So bila dah meremang bulu tengkuk tu, aku rasa macam, sebab waktu tu aku bawa anak-anak aku kan, aku bawa anak-anak aku, so aku rasa macam tak sedap hati. Anak-anak aku macam biasa lah, dia orang have fun lah, dia orang tengok lampu-lampu air apa semua kan. So aku bawa dia orang pergi ke tempat orang ramai sikit lah, sebab aku dah rasa tak sedap hati kan. Aku pun tak cakap kat bini aku, cakap aku tak sedap hati kan. Dia pun takut kan. Kalau dia takut kan, dia terjun dalam tasik tu kan, berenang kan. Dah viral satu Malaysia. Bini aku berenang kat tengah tasik KLCC tu kan. So bila aku dah rasa tak sedap hati, aku bawa lah anak aku dengan bini aku semua pergi duduk tempat orang ramai. Lepas tu aku duduk mencari apa sebenarnya kisah misteri yang ada dekat tasik ni. Aku tak jumpa kisah apa yang ada. Cuma orang yang aku baca, satu vlogger tu, dia bagi tahu memang ada kisah seram kat situ. Ada yang orang cakap nampak kelibat wanita. Tapi aku tak dapat dengan lebih lanjut apa sebenarnya kisah kat situ. Tapi tak apa, kita lupakan kisah tasik tu dulu. Kita fokus kepada satu level di bangunan KLCC. Alright gang, cerita yang pertama ni aku nak beritahu korang. Kisah yang pertama lah, dia ni adalah salah seorang staff di KLCC tu lah. Aku tak tahulah dia kerja dekat mana, tapi dia memang kerja dekat KLCC. So dia naik ke satu level ni lah, level yang aku masukkan tadi, level yang dia orang tutup ni lah. Dia naik ke situ dengan dia punya boss lah. Dia naik dengan dia punya bos tu. Lepas tu bila dia orang duduk dalam lift tu, dia orang ada bau macam bau bunga melur tau. Bila dia orang bau bunga melur, kau tahu tak bunga melur? Bunga melur yang kat kubur tu. Asal hantu dia bunga melur, kenapa dia tak bau bunga tak ayam ke, bunga matahari ke? Bunga tak ayam bau macam mana lupakan. Okay, so bila dia orang duduk dalam lift tu, dia orang bau bunga melur tu, dia orang dah rasa something wrong lah. Kalau korang rasa
Duduk tengah-tengah bandar, duduk kat KLCC pula. Korang duduk dalam lift, lepas tu korang bau bunga melur. Korang rasa logik ke tak logik? Melainkan sebelum tu ada delivery boy bawa bunga melur lah. Nak bawa bunga melur nak pergi hantar kat siapa? Kan? So, bila dia bau bunga melur, dia orang dah rasa something wrong tau. Lepas tu bila dia orang naik dalam lift tu, nak sampai ke satu level tu lah. Bila dia orang dah sampai ke level yang dia maksudkan tu, bila pintu lift tu terbuka saja, keadaan kat situ sunyi sepi. So bila dia orang langkah je keluar, dia punya bos ni lah tadi, nasib baik dia dengan bos. Kalau dia seorang-seorang, aku rasa bukan dia turun lift, aku rasa dia terjun bangunan terus. Takutnya pasal bos dia bila keluar dari lift, baru dia nampak di sebelah kiri lah. Dan bos dia nampak kat belah kiri tu ada seorang lelaki tau. Seorang lelaki memandang tepat ke arah mereka sambil tersenyum dengan muka yang menyeramkan weh. Bila diorang tengok, diorang dua-dua ni terperasan lah. Sebab memang sebelah je. Sebelah kiri tu kan, lelaki tu duduk. Lelaki bukan duduk, lelaki tu berdiri. Mana dia duduk? Dia berdiri kat sebelah tu. Lepas tu dia senyum sambil muka yang menyeramkan. Korang bayangkan lah kalau tempat sunyi, tiba-tiba ada lelaki pula senyum kat tepi tu. Apa cita? Gila apa? Bila diorang tengok. Lepas tu bila diorang tengok je kat bahagian bawah, memang lelaki tu tak jejak tanah, tak nampak kaki pun. Dia nampak macam sama-sama. Dia orang apa lagi bila dah nampak tu, memang dia orang tahu dah itu bukan manusia. Dia orang terus masuk balik dalam lift, tekan lift macam biasa lah. Bila cerita seram lift macam biasa, tak nak tutup. Cerita seram je tak nak tutup. Tekan, tak nak tutup. Tekan. Akhirnya lift tu pun tutup. Bila lift tu pun tutup, dia orang turun balik ke bawah. Macam biasa lah, tercungak-cungak. Dia orang fikir apa sebenarnya kat atas tu? Manusia ke? Makhluk halus ke? Ataupun Transformers? Tak mungkin Transformers, tak muat dia nak naik lift. Okey, lepas tu cerita yang kedua ni adalah berkenaan dengan pelajar kolej lah. Pelajar kolej ni, dia pergi ke KLCC lah. Lepas tu dia naik ke satu level tu lah. Satu level yang dimasukkan. Macam mana pelajar kolej ni boleh naik ke level tu? Mungkin dia ada kerja ke, dia ada nak siapkan thesis ke, proposal ke apa, aku pun tak tahulah. So, dia pergi dekat sana. Bila dia sampai saja dekat level tu, bila pintu lift tu terbuka, ini rare sikit lah. Sebab dalam lift tadi dia tak ada bau-bau. Bila sampai kat tempat tu, baru dia kena kejutan. Bila lift tu terbuka saja, korang bayangkan lift tu terbuka saja, depan pintu lift tu ada pocong guys. Ya Allah, pocong apa benda kau buat kat situ? Tak ada kerja ke? Tak ada shift ke malam tu? Aduh, lupa aku nak bagi tahu. Benda ni, kejadian ni terjadi bukan malam tau, tapi siang. Memang tak bagi muka Siang-siang pun ada. Tak panas ke? Mesti pocong je cakap, aku muncul, kau yang panas. Macam tu lah lebih kurang. Alright gang, kisah yang berikutnya ni berlaku tempat yang sama. Memang tempat yang sama lah, tajuk pun KLCC kan. Okey, cerita dia macam ni. Ada seorang technician ni lah, technician KLCC ni, dia pergi ke level tu untuk buat kerja dia lah, baik pulih apa-apa yang rosak kan. So bila dia pergi dekat situ, dia sampai saja kat level tu, macam biasa level tu sunyi kan, sebab dia buat kerja malam kan, orang dah balik kerja, orang office semua dah balik. Bila dia tengah buat kerja tu, tengah kusyuk buat kerja, tengah dah buat kerja apalah, bila dia dah buat tu, tiba-tiba dia ternampak satu lembaga lembaga berpakaian serba putih dengan rambut panjang tu Kau bayangkan lah, kau tengah buat kerja seorang-seorang, lepas tu kau ternampak lembaga pula pakai baju putih, rambut panjang. Kau ingat apa? Mrs. Kau ingat apa? Tengah buat konsert live band? Tak mungkin. Bila dia ternampak lembaga tu, apa yang lagi rare-nya, lembaga tu dia berjalan macam angin tau. Dia jalan macam angin. Lepas tu dia menembusi dinding yang ada dekat sebelah tu. Ini memang rare. Aku rasa dia ni ilmu tinggi sikit lah, yang hantu ni lah. Mungkin dia grade ijazah lah. Sebab yang tadi pocong dengan yang lelaki tu mungkin dia diploma. So aku rasa yang boleh tembus dinding ni mungkin dia dah ijazah. Dia tak jumpa master dengan PhD lagi. Dia baru jumpa ijazah tu, tembus dinding. Kalau korang rasa, kalau korang kat tempat tu, korang tengah repair, korang tengah buat kerja korang, lepas tu korang nampak lembaga tembus dinding, korang rasa apa korang nak buat? Korang nak pergi try tembus dinding juga ke? Nak ke benjol mata? Tak ke benjol kepala? Gila apa nak pergi try tembus dinding? Confirm lah korang lari. Dan itulah ceritanya. Mesti dia lari lah. Dia lari turun tangga pula tu. Kau bayangkan lah level dia. Level dia aku tak nak cerita lah level mana. Nanti aku kena camlak. Kau boleh carilah kat mana level tu. Kau bayangkan lah dia turun tangga. Berapa kali dia pusing. Punya nak training tembus dinding tu, dia turun tangga.
Rosak cerita seram aku. Alright gang, cerita seterusnya ni pula berlaku dalam lift juga. Ada sekumpulan wanita lah, dia orang ramai-ramai, mungkin dia orang kerja kat situ. So dia orang naik lift tau. Dia orang naik lift ramai-ramai ni. Dia orang naik lift. Lepas tu lift ni berhenti di satu level tu. Kan, tapi dia tak cerita level apa. Aku rasa mungkin level tu lah, level yang berantu tu. Bila lift tu berhenti dekat level tu, ada seorang budak tau tunggu depan lift. Tapi budak tu macam budak biasa, macam budak normal, tak seram pun. Kan? Tak seram. Tak seram. Tak seram. Budak tu normal. So dia orang pun biasalah, manusia, dia orang anggap manusia biasa. Tapi apa yang peliknya, bila budak tu masuk saja dalam lift, baru pijak masuk masuk dan terus duduk diam. Lift tu biasalah kalau dalam lift ni terus dia announce lift overload. Padahal budak tu kecil je. Dia orang ni sekumpulan ni ada dalam 5-6 orang je. Maksimum dalam lift tu boleh muat lagi lebih kurang 10 orang. Tapi bila budak tu masuk saja, dia announce lift tu announce overload. So bila lift tu announce overload, dia orang ni pun pelik. Apa pasal overload? Lepas tu seorang keluar, masuk balik, keluar, masuk balik, keluar, masuk balik, pun overload juga. So dia orang ni dah pelik dah. Tapi yang budak kecil tadi tu buat selenga, relax, buat tak tahu je kan. So dia orang pun tak fikir apa-apa. Dia orang boleh tak dia orang boleh tak terfikir macam mana boleh ada budak kecil masuk dalam lift macam tu dengan tanpa pengawasan ibu bapa. So dia orang pelik. Lift still lagi announce overload kan. Nasib baik tak overdose kan. Lepas tu bila lift dah announce, dia orang ni pun pelik lah. Dia orang pun abaikan. Dia orang tekan suruh tutup kan. Lepas tu sampailah satu masa tu, dia orang tekan, pintu lift tutup. Bila pintu lift tutup, dah macam biasa, lift tu jalan macam biasa. Tak overload pula, dia orang pelik lah, tak overload pula. Lepas tu, macam biasa, kisah seram. Dia orang baru perasan yang budak kecil masuk dalam lift tadi tu, dah hilang guys. Budak kecil tu dah tak ada. Mana dia pergi? Ini ilmu apa Tadi ijazah, diploma pun sudah. Kalau main hilang-hilang ni, pelik ilmu apa dia pakai ni. Okay kan, actually ada banyak lagi. Korang boleh Google je dekat Google lah, dekat mana lagi. Korang boleh Google je, memang banyak gila cerita-cerita seram berkenaan dengan KLCC ni. Aku tak nak cerita semua lah, nanti panjang pula, video aku panjang sangat, nanti korang tak tengok pula kan. So aku cerita yang ringkasan sajalah. So kalau korang nak tahu lagi, korang boleh search, korang boleh cari. Banyak gila kisah-kisah seram berkenaan dengan KLCC ni. Aku pun baru terfikir, wah, KLCC pun ada hantu lah. Tapi itulah, kita di muka bumi ini semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jin dan syaitan pun makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. So kita tak boleh nak kata benda tu tak ada. Kita kena percaya benda tu memang ada, benda tu memang wujud. Cuma kita tak je nak jumpa dia. Kalau nak jumpa bolehlah try jumpa kan. Pergi tempat-tempat mana-mana yang seram-seram, tak pun pergilah kat KLCC. Tapi yalah, sebab dekat KLCC tu yang level yang dimasukkan tu memang dah dikosongkan lah. Kalau korang pergi naik lift pun memang tak ada butang untuk tingkat tu. Alright gang, thanks for watching. Jangan lupa, sekiranya korang baru first time jumpa channel aku ni, kalau korang rasa konten-konten yang ada dalam channel aku ni menarik, please consider to klik button subscribe dan klik button loceng. Kita jumpa lagi minggu depan dalam Kisah Seram Malam Jumaat. Akhir sekali, ingat, ia wujud dan ia sentiasa berada di sekeliling kita. Tak ada. Kisah Seram Malam Jumaat.